Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil-Islam walhamdulillahilladzi akramana bil-Qur'an walhamdulillahilladzi manna 'alaina bi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita sambung masih lagi dalam ayat yang pertama. Kita lihat pada wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum ay yaf'aluhu minkum faqad dhalla sawa as-sabil. Pada akhir daripada ayat yang pertama, dan telah kita pelajari tentang muqaddimah surah Al-Mumtahanah ataupun dibaca Al-Mumtahinah ini. Ya, kita mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala pada sunnahnya, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala pada qudrah wal iradah. Itu adalah sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bagi hamba-hambanya itu mempunyai musuh. Allah kata musuhku dan musuh kamu. Dan musuh di sini bukanlah satu kiasan, tetapi musuh di sini adalah hakikat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri Maha mengetahui siapa yang jadi musuhnya, siapa menjadi musuh itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyifatkan musuh itu. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu tentang ciri-ciri musuh tersebut agar kita mengenalinya dan kita berhati-hati dengan musuh tersebut. Kerana apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala bicarakan itu adalah ilmunya, dan mustahil ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak sempurna. Dan bila Allah kata dia adalah musuhku dan juga musuh kamu, maka sempurna pada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang ta'rif musuh itu. Ini hakikat. Dan ini bukan satu kajian pada akal kita, tetapi ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dibicarakan akan ilmu itu kepada kita yang menjadi hakikat. Lalu pada bahagian yang pertama, siri yang pertama telah kita pelajari tentang larangan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan musuh Allah dan juga musuh kita terdiri di kalangan orang-orang musyrikin, terdiri pada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, sehingga dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai teman sejati, sehingga mewujudkan al-mawaddah, cinta dan kasih pada mereka. Maksud cinta dan kasih sehingga tunduk pada musuh-musuh ini, disebabkan pada ketika itu dia juga kasih dan tahu. Padahal tidak boleh disamakan. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajar kita, kita mengasihi kerana Allah, membenci kerana Allah. Jadi soalannya, kalau sekiranya orang kafir itu mencintai kita, jadi mencintai kerana siapa? Sedangkan Allah itu musuh mereka. Allah bukan Tuhan mereka. Jadi kerana apa mereka mencintai kita, dan kerana siapa pula kita mencintai mereka? Itu disebabkan sifat kata Rasulullah, apabila kamu mencintai maka cintailah kerana Allah, apabila kamu membenci maka bencilah kerana Allah. Jadi musuh di sini diperintah benci kerana Allah juga membenci. Jadi benci kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum. Wa ana di sini menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat-sangat mengetahui. Dan kalimah a'lam ini menunjukkan pada kesempurnaan ilmunya. Tafdil menunjukkan bahawasanya kalimah wa ana a'lam hakikatnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala kalimah. Siapa di antara kita yang mengatakan ana a'lam, aku sangat mengetahui.
Tetapi yang kita diajar adalah wallahu a'lam. Walaupun kita ditanya lalu kita menjawabnya, tetap kita akan menjawab dengan wallahu a'lam. Mengapa agaknya? Kerana a'lam itu milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak dimiliki selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ulama mengatakan kalimah ana a'lam hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Di sudut Nawawi, di sudut bahasa Arabnya, alam ini menunjukkan bahawa saya tahu segala-galanya, zahir batinnya, keadaannya, bermula sehingga akhirnya. Itu alam. Jadi kalau kita mengatakan aku mengetahui alam, ana alam, jadi kita kena tahu secara sempurna seluruhnya. Lalu bagaimana para Nabi, para Rasul mengatakan ana alam, aku mengetahui, tetapi dalam ayat itu menyatakan bahawa aku mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada aku. Itu ada dalam Quran. Apa maksudnya? Para Nabi Rasul tidak menisbahkan alam itu milik mereka, tetapi mereka menisbahkan Allah memberitahu kepada mereka sehingga mereka lebih tahu selain daripada mereka. Mereka lebih tahu berbanding selain daripada mereka. Maksudnya adalah tidak ada selain pada Nabi Rasul lebih mengetahui tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada para nabi, para rasul. Disebabkan kita kena tahu di sudut akidah, tidak boleh dikatakan umat lebih faham, lebih pandai, lebih berilmu berbanding para nabi rasul. Tidak. Itu yang perlu kita ketahui di sudutnya akidah. Wa ana a'lam bima akhfaitum, terhadap apa yang kamu rahsiakan. Bima akhfaitum, di sini ada ulama menafsirkan dengan dua jalan. Jalan yang pertama kembali balik pada ya ayyuhalladzina amanu. Bila kita pelajari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingsan kerana Allah turunkan ya ayyuhalladzina amanu. Apa agaknya dia pingsan kerana diberanggapan bahawa segala apa yang dia lakukan, dia menjadi perisik. Dia cerita dengan apa yang dirancangkan Rasul kepada orang-orang musyrikin itu, walaupun belum sampai, sebab suratnya itu diambil, belum sampai diserahkan kepada orang-orang Quraisy di Mekah, tetapi baginya perbuatannya seolah-olah salah yang dengan kesalahan yang sungguh besar. Sehingga dia kata Rasul, ya Rasul, tidaklah aku melakukan dengan kekufuran itu. Bukan kerana aku keluar dari Islam, ya Rasul, tidak, tetapi keterpaksaanku. Lalu kata Rasulullah SAW, kau seorang yang benar. Lalu Allah turunkan ya ayyuhalladzina amanu, ini menunjukkan sahabat yang menulis surat itu tidak kafir, tidak kufur, tidak munafik. Lalu mengapa Allah menyatakan wa ana a'lamu bima akhfaitum, apa yang kamu rahsiakan di sini? Lalu itulah dua jalan penafsiran. Jalan yang pertama adalah bukan pada sahabat itu, tapi orang yang lain daripada sahabat itu. Apa maksudnya di sini? Quran itu menjadi petunjuk, Quran itu menjadi hidayah. Maksudnya adalah ayat itu ditujukan kepada seorang, tetapi hakikatnya ayat itu juga adalah untuk orang yang tak ada pada ayat. Apa maksudnya? Panduan selain daripada dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak mengetahui kalau sekiranya sahabat ini bukan orangnya, tetapi ada juga orangnya. Apa maksudnya di sini? Iaitulah orang yang menjadi tali baru dengan orang-orang musuh tadi, dengan musuh tadi. Apa maksudnya? Dia menjual agamanya, menjual Islamnya, menjual imannya, sehinggalah sampai ke orang-orang musyrikin. Jadi orangnya ada. Tapi bukan sahabat ini, orang lain. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, aku sangat-sangat mengetahui dengan apa itu, dengan apa yang kamu rahsiakan. Rahsiakan di sini ada sesuatu yang mana tersembunyi di antara kamu, tapi tidak tersembunyi padaku. Mungkin sahabat yang ini tidak ada, tetapi ada orang yang lain di kalangan orang-orang munafik. Itu Al-Babul Nuzul ayat ini cerita seorang sahabat, tetapi telah kita pelajari bahawa orang-orang munafik, teman setia mereka siapa? Orang-orang musyrikin. Teman setia mereka siapa? Orang-orang Yahudi. Lalu soalannya, ada tak di antara mereka berbakat untuk memerangi Rasul? Jawapannya ada.
Jadi ini termasuk bahawasanya orang-orang munafik hidup dalam keadaan riya, hidup dalam keadaan kepura-puraan, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa ma a'lantum, dan begitu juga aku sangat-sangat mengetahui perkara-perkara yang kamu perlihatkan kepada manusia, yang mana terlebih dahulu aku mengetahui berbanding daripada kamu. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu Allah mengetahui zahir dan batin manusia, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tersembunyi, yang tersirat, yang tersurat. Itu kata ulama-ulama kita. Dan sebagian lagi kata ulama, wa ana a'lamu bima akhfaytum, apa yang kamu rahsiakan adalah termasuk daripada apa yang telah kamu lakukan dan kamu tahu itu adalah kesalahan. Tapi aku mengetahuinya. Sesama kamu tidak tahu. Kita buat salah, orang lain ingat kita buat betul. Kita tidak ada salahnya, hakikatnya ada kesalahan yang kita lakukan. Orang lain tidak mengetahuinya, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, akulah yang sangat mengetahuinya. Sehinggalah apa yang kamu rahsiakan akhfaitum, termasuklah pengkhianatan kamu terhadap Islam, dan begitu juga dengan apa wa ba'alantum, terhadap apa yang kamu nyatakan, termasuklah perkara-perkara yang aku perintahkan berupa amanah-amanah. Itu penafsiran jalan yang pertama. Penafsiran jalan yang kedua bersifat mahmud, yang terpuji. Apa maksudnya di sini? Maksudnya tujuannya sahabat tadi bukan untuk menjual Islam, bukan menjual agama, bukan nak memecah belahkan Islam. Itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Apa maksudnya? Tujuan-tujuan baik yang tersembunyi. Sehingganya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kata Nabi, ya benar. Ya Umar, jangan bunuh dia, jangan pegang kepada dia. Dia seorang yang benar. Kerana apa? Kerana dia berterus terang daripada dia menyembunyikan kebenaran. Kalau si munafik disembunyikannya. Kalau kita pelajari datangnya Abdullah bin Ubay bin Salul, lalu Nabi bertanya, ya Abdullah, mengapa kau lakukan ini? Lalu Abdullah bin Ubay mengatakan, demi Allah ya Rasul, aku tidak lakukannya. Apa maksudnya? Dia berbohong kata Rasulullah. Tapi sahabat Rasulullah SAW yang bernama Hatib, dia tidak berbohong. Itu yang kata Rasulullah, dia benar. Jadi kebenarannya tersembunyi. Umar melihat kesalahan yang besar dilakukan. Lalu Allah mengatakan bahawasanya kebaikan yang tersembunyi itu aku saja yang mengetahui. Dan begitu juga kebaikan yang terselah itu aku juga yang maha mengetahuinya. Jadi itulah jalan penafsiran yang kedua, menunjukkan kepada yang pertama adalah bersifat mazmumah, yang tercela, yang buruk. Jalan yang kedua pula adalah bersifat mahmudah, yang berubah sesuatu yang baik-baik. وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya barang siapa yang terus melakukan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala larang itu, maka sesungguhnya dia telah sesat daripada jalan yang sebenarnya. Maksud jalan yang sebenarnya di sini adalah sesat daripadanya panduan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Seterusnya kita lihat pada ayat yang kedua. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. إن تثقفوكم, sekiranya mereka itu dapat mengalahkan kamu, dapat menguasai kamu. Itu kalimat iyyakufukum. Maksudnya adalah hari ini kamu mencintai mereka. Lalu mereka pun istiharkan kecintaan mereka kepada kamu. Lalu bertemulah kamu dengan mereka. Atas dasar apa? Mawaddah, kasih, cinta. Akan tetapi apabila wujud pertemuan, apabila mereka melihat kamu beriman kepada Allah dan Rasul,
maka mereka menukar pendirian mereka sehingga mereka adalah musuh kamu. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala kata tentang musuh di sini hakikat dia tak berubah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dia adalah musuhku, musuh kamu, sampai bila-bila dia adalah musuhku dan musuh kamu. Kalau kamu mencintai mereka, ya kamu rasa mereka juga mencintai kamu. Pada hakikatnya adalah mereka itu membenci kamu. Sehingga sekiranya satu ketika mereka itu dapat menguasai kamu, sehinggalah mereka juga dapat menawannya kamu, menangkap kamu, menawan kamu, apa yang akan dilakukan mereka terhadap kamu. Ketika itulah yakunu lakum a'daan. Ketika itulah mereka akan menzahirkan mereka sebagai musuh kamu dan bukannya sebagai yang mencintai kamu. Itulah hakikatnya musuh tadi. Musuh tadi. Contoh mudah. Si kafir itu musuh Allah dan juga Rasul. Seorang yang Islam mencintainya. Dia pun mengatakan, aku juga mencintai kamu. Tetapi apabila berada di medan peperangan, ini kawannya Islam mencintai si kafir juga mengatakan cinta. Tetapi apabila bertemu dalam medan peperangan, tidak ada cinta, tapi adalah musuh. Kalau betul kamu mencintai aku, kenapa kamu nak memerangi aku? Maka kamu adalah musuh. Si Islam tadi pun mengatakan ini musuh kenapa yang dicintai seorang kafir mahu membunuhnya. Si kafir melihat yang si Islam tadi pula mahu membunuhnya, maka itu musuh juga. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan yakunu lakum a'daan. Ketika itu hakikatnya kamu benar-benar akan melihat bahawasanya mereka benar-benar adalah musuh buat kamu kerana mereka benar-benar memzahirkan permusuhan kepada kamu dengan cara wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu', iaitu mereka akan melepaskan tangan mereka serta lidah mereka tidak lain dengan melakukan kejahatan kepada kamu, sehingga sampai peringkat walaupun pernah menyatakan meluahkan mawaddah, cinta sesama, tetapi pada hari tersebut dia melihat kamu sebagai musuh dan kalau sekiranya perlu membunuh kamu, pasti mereka akan membunuhnya. Itu maksudnya wa yabsutu ilaikum aydiyahum, dengan tangan mereka adalah menawan kamu sehingga kalau perlu membunuhnya, bunuh. Dengan lidah adalah mencela kamu, mengejek kamu, merendah-rendahkan kamu, menghina kamu. Jadi ini siapa? Ini adalah hakikatnya musuh. Ini adalah hakikatnya musuh. Oleh kerana itu kalau berlaku ini secara hakikat, jadi ni kawan. Maka kau tak kenal aku. Aku kan mencintai kamu. Cinta dulu. Tapi sekarang ini kamu musuh. Aku akan membunuh kamu. Jadi apa maksudnya? Tinggal kawan tadi. Kerana apa? Dalam hal permusuhan tidak dilihat cinta lagi kerana melihat kebencian. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Jangan sekali-kali kamu menjadikan musuhku dan juga musuh kamu sebagai teman setia sehingga kamu mencurahkan mawaddah, cinta kepada mereka. Allah Maha mengetahui. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita dan ini adalah satu ilmu yang sangat-sangat penting bagi kita. Mengapa? Kalau adalah diisytiharkan dia sebagai musuh, maka sampai bila-bila juga dia adalah musuh, walaupun pernah di antara kamu turkuna ilaihim, mana mencurahkan antara satu sama lain dengan bil mawaddah, dengan rasa cinta. Ya, dalam satu-satu ketika, tetapi dalam satu-satu ketika dia akan menjadi musuh kamu sehingga dia akan membunuh kamu, mencela kamu, menghina kamu. Bukan sekadar itu, wawattu law takfurun, dan mereka sangat-sangat mengharapkan agar kamu menjadi kafir. Apa maksudnya? Keluar daripada Islam. Bahkan pada kalimat wawattu, tak semestinya perlu memerangi kamu, wahai umat Islam. Kalau tak memerangi kamu, mereka mengharapkan kamu keluar daripada Islam. Macam Allah Subhanahu Wa Taala kata,
la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan kamu jadikan orang Yahudi, orang Nasrani sebagai teman setia kamu. Mengapa agaknya? Kerana mereka itu adalah walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi, Nasrani tidak akan pernah puas apabila melihat kamu sehinggalah kamu keluar dari Islam. Baru mereka puas. Keluar daripada aturan agama, keluar daripada perundangan Islam, itu baru mereka puas. Lebih-lebih lagi mereka puas kalau sekiranya ini apa yang duduk dalam kepala otak mereka, kita ambil, terima. Puas dia. Orang yang menjadi musuh Allah dan musuh bagi orang beriman, ada sistem, ada perancangan. Lalu diajar kita, kita boleh pakai guna itu semua. Puas dia, seronok. Tekankan Islam. Dia tak kacau solat kita, dia tak kacau haji umrah kita, dia tak kacau puasa kita. Tapi ini kepada otak kita ni dah ambil sistem kepada otak dia. Jadi dia suka yang itu. Jadi oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kata ulama tafsir, bukanlah betul-betul hakikatnya kita jadi Yahudi Nasrani, mengikut akan millah. Kata ulama di sini bahawasanya bukan terus ikut agama, masuk agama itu, berpindah agama, Islam jadi Yahudi, Islam jadi Nasrani, terus dia. Bukan. Tapi millah adalah aturan daripada kepala otak mereka, duduk dalam kepala otak itu, dicurahkan kepada kamu, lalu kamu pakai guna. Disebabkan begini, Islam dia dah ada dia jalan dia. Lalu bila umat Islam memakai guna pemikiran daripada orang Yahudi ataupun orang Nasrani, orang musuh-musuh tadi, maka dia tidak mencorak lagi kehidupan sebagai Islam, tapi dia keluar dari landasan itu tanpa dia sedar. Jadi oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa waddu law takfurun. Dan mereka sangat-sangat mengharapkan dengan pengharapan yang sungguh-sungguh besar sekiranya kamu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kamu berpaling daripada Islam, kamu berpaling pada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semua termasuk. Bahkan mereka suka kalau kamu murtad. Itu semua kembali waktu law takfurun. Kalimah law itu kata ulama-ulama tafsir adalah hakikatnya mereka tidak tahu kita benar-benar akan keluar Islam atau tidak. Tetapi perkara itu boleh berlangsung dan berlaku. Itu dah masuk kalimah law. Apa maksudnya? Mereka tak boleh ajak kita ikut agama mereka. Mereka tidak boleh ajak agar kita keluar dari Islam. Mereka pun tahu itu bukan satu perkara yang mudah. Bukan satu perkara yang mudah. Akan tetapi mereka itu juga mengatakan pada maksudnya law tidak mustahil. Mereka tak ajak, kamu sendiri nak ikut mereka. Okey, tak boleh law tak perlu. Tak ajak pun masuk Kristian, kamu yang nak masuk. Tak ajak pun ambil sistem Yahudi, kamu yang berminat mengambilnya. Bahkan dia pun tak pernah kata, ajaklah saya datang negara awak. Itu. Kita yang bawa dia. Dia tak ajak, dia tak panggil untuk ajak pun. Jadi apa maksudnya di sini? Maka itulah law takfur. Disebabkan gini, manusia itu dia dah ada tabi'i, pemikiran tabiat dia. Pemikiran tabiat ni melalui dua, dengan apa yang dia lihat dan melalui dengan apa yang dia yakin boleh. Dia tak begitu. So, di mana contoh dia yakin boleh meracuni pemikiran umat Islam, lalu dia akan cuba melakukan itu. Dia ada keyakinan juga. Sehingga dia pun sebarkan. Lalu ada sebahagian umat Islam yang mengikuti. Tapi sebahagian lagi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua pula adalah orang-orang kafir ini, dia mahukan kita sebagai satu daripada yang perisai dalam kehidupan mereka. Apa maksudnya di sini? Ambil kesempatan. Orang ini keras orang ini. Orang ini lihat orang ini. Orang ini tak boleh nak berbincang. Tetapi
Islam senang berbincang. Jadi jadikan orang Islam sebagai satu perbincangan, tapi hakikatnya menjadi sebuah perisai agar mereka selamat. Ini bila berlaku? Ini pernah berlaku pada zaman yang terdahulu. Apa maksudnya di sini? Islam menjadi perisai sehingga orang-orang kafir selamat dalam wilayah disebabkan orang Islam. Guna pakai orang Islam. Bagi orang Islam. Oleh kerana itu, dah sampai hari ini ada saja negara-negara yang kafir, mereka mahukan orang Islam berada dalam negara mereka dan mereka akan jaga orang-orang Islam itu. Tetapi kalau dikatakan musuh, tetap musuh. Sehinggalah satu ketika orang-orang Islam yang ada ini yang akan menjadi perisai buat mereka. Itu kita kena tahu sebab Rasulullah SAW pernah sebut dalam hadis dalam Sahih Bukhari. Nabi SAW menyatakan bahawasanya satu ketika nanti kamu yang umat Islam, kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala akan menanamkan rasa takut kepada musuh terhadap kamu. Berarti kata Rasulullah, Allah akan menanam rasa takut musuh. Musuh itu siapa? Musuh Allah, musuh Rasul kepada kamu. Maksudnya di sini, kamu tak kat pedang, kamu tak kat senjata, musuh dah takut pada kamu. Itu. Lalu kata Rasulullah SAW, dan ketika itu kamu akan memerangi mereka dalam keadaan mereka takutkan kamu. Lalu sahabat Rasulullah pun bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jumlah kami pada ketika itu? Jumlah kamu pada ketika itu sangat-sangat banyak. Tetapi keadaan kamu seperti mana buih di lautan. Apa maksud buih di lautan? Kamu pun mengambil kesempatan itu. Kalau kamu dapat manfaatnya, kamu teruskan. Bila kamu dah sampai pada satu mudarat dan bahaya, kamu berhenti daripada perjuangan. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah Nabi nak beritahu, kamu ramai tapi seperti mana buih di lautan. Bila kamu ada dana, ada wangnya, ada duitnya, kamu pergi. Bila tidak ada, kamu pun diam. Mengapa tidak mahu jihad? Oh, dana jihad tidak ada. Itu. Begitu ada? Sebab ada. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa jihad itu rupanya adalah guna pakai dana harta benda dia, bukan harta benda orang. Jadi inilah maksudnya adalah kamu seperti mana buih di lautan. Apa maksudnya adalah kamu mengambil kesempatan atas harta manusia sehingga kamu menyimpan harta kamu. Itu kata Rasulullah SAW, kerana Nabi kata jumlah kamu ramai, tapi jiwa kamu macam tu. Apa maksudnya seperti mana buih di lautan? Iaitu seperti mana kita melihat buih. Bila ombak menolak yang membawanya ke tepi lautan, maka sampai ke satu waktu dia pun hilang. Apa maksud hilang? Sekejap mahu, sekejap tidak mahu, sekejap kuat, sekejap lemah. Itu maksud. Sekejap ia, kemudian tidak. Apa maksudnya? Dia tidak istiqamah dengan istiqamah seperti mananya Rasulullah dan juga para sahabat baginda Rasulullah SAW. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. Sekali-kali tidak memberi manfaat kepadanya arhamukum, ahli kerabat kamu. Arhamukum ini dikaitkan dengannya rahimnya wanita, di mana benih-benih tersimpan di situ sehingga anak-anak keluar daripada situ. Itu disebut rahim. Bila arham dijamak rahim. Jadi maksudnya apa? Seketurunan. Contohnya rahim ini kita mengeluarkan siapa? Mengeluarkan mak kita, mengeluarkan maksu kita, mengeluarkan pakcik kita. Apa maksudnya? Adik-beradik mak kita contoh, ataupun adik-beradik bapa kita. Itu nenek dah. Sebab rahim mesti dah kat perempuan, dah kat lelaki kot, melainkan dia nama rahim itu aja. Itu. Walaupun nama rahim ni tak ada rahim juga. Nama aja.
Jadi ulama menyatakan, Allah menyatakan tidak memberi manfaat pada ahli keturunan kamu tu. Daripada rahim nenek kamu mengeluarkan mak kamu, mengeluarkan saudara mara, saudara maknanya bapa saudara kamu, mak saudara kamu lah. Kita ambil contoh pada mak kita. Jadi itu nenek lah, keturunan. Itu. Disebabkan Hatib tadi, dia berketurunan orang Yaman. Dan berpindah ramai-ramai pergi ke Mekah. Tapi tidak Islam. Dia Islam. Jadi yang tinggal itulah moga-moga orang-orang Quraisy jaga keturunan dia tu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tidak memberi manfaat langsung dengan apa yang kamu cadangkan, dengan apa yang kamu utarakan, dengan apa yang kamu lakukan, wahai Hatib, begitu untuk dia. Mengapa agaknya? Sebab dengan apa yang ditulis agar orang-orang Quraisy di Mekah mengetahui Rasulullah SAW akan datang ke Mekah untuk memerangi mereka. Tapi Allah mengatakan bahawasanya apa yang kamu tulis tidak memberi maknanya. Itulah maksud kalimat lan. Wala auladukum, dan begitu juga tidak memberi manfaat kepada anak-anak kamu. Mengapakah adik kerabatnya, seketurunannya, anak-anaknya tidak memberi manfaat kepada Hatib ini sahabat Rasulullah cerita ayat untuk dia. Disebabkan mereka tak beriman. Kamu nak memelihara nyawa mereka, tapi kamu tak pelihara agar mereka mati sebagai seorang beriman. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tidak memberi manfaat dengan yang niat kamu demikian. Yaumal qiyamati yafsilu bainakum, nanti pada hari kiamat kamu dengan ahli kerabat kamu yang kafir, anak-anak kamu yang kafir, yafsilu, Allah Subhanahu Wa Taala akan memisahkan bainakum di antara kamu. Turun Jibril dibaca yaumal qiyamati yafsilu bainakum. Yafsilu bermaksud Allah pisahkan. Apa maknanya di sini? Ini suami di Islam lalu dihijrah. Tinggal isterinya tidak mahu hijrah dan tidak mahu Islam. Lalu ini isterinya tidak memberi manfaat. Kerana Allah juga menyebut dalam ayat yang lain. Pada hari suami isteri tidak akan memberi selamat antara satu sama lain. Begitu juga anak-anaknya, begitu juga saudara maranya, wa ummihi wa abi, wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Apa maksudnya di sini? Ini abangnya Islam, itu adik yang kafir. Abangnya Islam tidak boleh memberi manfaat pada adik yang kafir. Ataupun abangnya kafir, adiknya Islam, adik Islam tak boleh memberi manfaat syafaat kepada abang yang kafir. Begitu juga suami isteri. Bahkan ini bapa, ini isteri di Islam. Isteri Islam tidak boleh memberi manfaat pada suami yang kafir. Begitu juga ini bapa, anak-anaknya Islam. Anak-anaknya Islam tidak memberi manfaat kepada bapa yang mati kafir. Jadi termasuklah yafsilu bainakum, Allah Subhanahu Wa Taala akan memisahkannya. Maksudnya adalah orang mukmin tidak akan bersama-sama dengan orang yang kafir walaupun dia seketurunan, walaupun dia adalah ahli keluarga, walaupun dia anak-anak. Anak yang mati Islam maka tidak akan bersama dengan bapaknya yang kafir atau ibundanya yang kafir. Itu hanya sekadar di atas dunia, di akhirat yafsilu bainakum. Jibril baca yang itu. Tetapi Jibril alaihi salam juga membaca yaumal qiyamati yufassilu bainakum. Yufassilu bermaksud adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan memutuskan keadaan yang sebenarnya pada hari kiamat. Di atas dunia kamu beranggapan bahawasanya kamu dapat memberi manfaat pada ahli keluarga kamu walaupun mati kafir. Nanti di akhirat Allah akan memutuskan hukum di sana sama ada benar-benar berlaku atau tidak. Itu di antara kamu. Bahkan dalam qiraat yang lain, yaumal qiyamati nafsilu, kami yang akan memutuskan di antara kamu. Apa maksudnya? Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memutuskan tentangnya orang yang Islam, yang mukmin dengan orang-orang yang menjadi musuh Allah, musuh bagi orang yang Islam dan juga musuh bagi orang yang mukmin. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu dia Maha melihat terhadap apa yang kamu
lakukan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tunduk pada ayat yang ketiga ini agar kita mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak berbicara dengan kita daripada beberapa ayat ini, melainkan semuanya dilihat, dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala mustahil kita akan memandang yang sama. Kerana apa? Apa yang dilihat oleh Allah itu qadim. Sedangkan yang kita lihat itu adalah baharu, bukan bersifat dengan sifat qadim. Cuma maksud wallahu bima ta'maluna basir, apa yang telah sampai kepada kamu melalui aku, melalui wahyuku, sekiranya kamu mengikutnya, maka kamu akan selamat. Itu maksudnya. Keindahan dari sunnah wal jamaah, Allah Subhanahu Wa Taala melihat segala-galanya, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala juga mengetahui segala-galanya. Lalu oleh kerana itulah yang layak bagi tahu adalah yang tahu segala-galanya itu. Sekiranya Allah memandang, pandangan Allah itu sempurna. Bila Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna, lalu Allah mengatakan, aku melihat dengan pandangan yang sempurna terhadap apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan dengan pandangan yang sempurna adalah sampai ke dalam lubuk hati kamu, rancangan kamu, niat-niat kamu, cita-cita kamu, itu semua termasuk daripada Allahu bima ta'maluna basir. Sehingga jangan kita menisbahkan perkara ini dengan akal kita, tapi menisbahkan melalui ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ilmu itu sampai ke akal kita. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.